Antara paparan menarik hari ini, Perikatan Nasional hampir selesai runding kerusi. Penyokong Perikatan Nasional didakwa sebar tangkap layar palsu kononnya taktik kutuk program himpunan madani. Pengampunan Najib akan dibincang kemudian. Tun dan Anwar Musa bergabung wujudkan agenda rapas kerajaan. Keputusan pengagihan kerusi antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dalam menghadapi pilihan raya negeri di 6 negeri hanya akan dibuat selepas Dewan Undangan Negeri berkenaan dibubarkan nanti. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu akan dibuat di peringkat pusat dalam Blok BN serta PH dan proses rundingan mengenai agihan kerusi di negeri-negeri terlibat sedang berjalan. Kalau kita cerita pasal kerusi nanti memang akan masalah. So, kerusi ini besok kita buat pembahagian selepas Dewan Undangan Negeri dibubarkan. By that time, I think we don't have choice, kan? Kita tak ada pilihan apa-apa lagi. Kita bersetuju and we go for it. Kalau daripada sekarang kita cakap pasal kerusi, memang masing-masing tak mau beralah. Lama-lama besok kita bergaduh sesama sendiri. Tak guna juga. Ya? So, jangan kita cerita pasal kerusi dulu. Cerita pasal macam mana nak untuk kita menang. Dan sekarang ni kita ada, orang kata ada teritori kita yang mana kita menang dulu ataupun kita kalah, saya katakan dulu, itu perlu kita fokuskan, ya? Supaya kita tidak tergelincir daripada keutamaan iaitu nak menang. Kita nak menang, ya? Bukan kita berapa BN nak menang, berapa PS nak menang. Kita nak menang, ya? Di bawah kerajaan perpaduan di peringkat persatuan. Muhammad yang juga pengarah pilihan raya Barisan Nasional menjelaskan rundingan pengagihan kerusi adalah antara dua blok parti iaitu Barisan Nasional dan Pakatan Harapan dan bukannya antara parti-parti politik. Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad berkata, rundingan pembahagian kerusi antara parti komponen Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri kini hampir 50% selesai. Pihaknya akan mendapatkan maklumat lanjut daripada 6 negeri terbabit berhubung perkara itu sebelum ia dimuktamadkan di peringkat pusat. Katanya, saya fikir sudah hampir 50% perbincangan. Cuma buat waktu ini, kita sedang perhalusi perkara berkaitan pertukaran kerusi dan sebagainya. Beliau berkata jentera parti di pelbagai peringkat, terutama di negeri-negeri yang tidak terlibat dengan PRN, akan dikerah khususnya bagi membantu PN mengekalkan kemenangan di Kelantan, Terengganu dan Kedah. Sebelum ini, media melaporkan PRN membabitkan negeri Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor dan Negeri Sembilan dijangka dilangsungkan serentak Jun ini. Tidak dapat menahan sebab seorang penuntut institusi pengajian tinggi menangis kerana sudah sehari tidak makan. Pulang ke kampus setelah menyambut Hari Raya Aidilfitri, pemuda itu kecewa apabila restoran di universiti masih tutup. Meluahkan kesedihannya, pelajar di sebuah IPT di Johor memuat naik sebuah video di akaun TikTok miliknya. Sambil menangis, pemuda itu memberitahu bahawa pihak universiti meminta pelajar pulang ke kampus sebelum sesi pengajian bermula. Kecewa kerana kemudahan di universiti masih belum dibuka. Pelajar itu terharu apabila ada insan baik hati yang membantunya. Tidak mengharapkan balasan, insan itu membungkuskan makanan dari luar universiti tanpa meminta sebarang bayaran. You know what? Universiti ni suruh kita masuk. Tapi dia tak nak buat online 2 dengan 3. Tapi makanan semua tak ada kat dalam. Habis tu student yang masuk ni nak makan apa? So saya sangat terharu sebab ada akak kuliah tu tanya saya makan ke tak. Sebab dah balik sini tak buka. Masa saya cakap dah dari semalam saya tak makan. Dia belikan. Dan saya nak bayar pun dia kata tak payah. Dia terus pergi. Dia bayar kita cuba. Pelajar itu juga memohon agar pihak universiti lebih bertanggungjawab dan menyediakan tempat makan sekiranya mahu pelajar pulang ke kampus lebih awal. Penyokong Perikatan Nasional didakwa cuba mencemarkan imej penyanyi nombor 1 negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza, selepas tularnya tangkap layar palsu mengaitkan penyanyi tersebut mengutuk program himpunan madani di Kedah. Menerusi tangkap layar yang tular, Siti kononnya memuat naik status mengatakan dia hadir ke program tersebut hanya untuk memeriahkan majlis. Beliau juga tidak sangka apabila ia rupanya seperti majlis politik.
Namun, beliau tetap menghormati warga negeri Kedah tanpa ada niat politik. Tulis dalam hantaran tular itu, saya hadir malam tadi hanya dijemput untuk memeriahkan majlis. Tak sangka pula ianya adalah seperti majlis politik. Saya tetap menghormati warga negeri Kedah yang saya hadir semalam tanpa ada apa-apa niat politik dan saya tetap menyatakan pendirian untuk menghormati kerajaan negeri. Bahkan hasil semakan di Facebook penyanyi itu langsung tiada hantaran sedemikian yang kononnya mengutuk program kerajaan Madani dan menyokong kerajaan negeri. Warganet juga mendapati ia palsu dan bertujuan memburukkan imej Siti dalam kalangan penyokong kerajaan. Katanya, siapalah yang pandai-pandai edit berita palsu ini? Gunakan nama Facebook saya yang verified dan sebarkan merata-rata dan yakinkan orang ini posti sebenar. Ini palsu, cukup-cukuplah semua perkara yang nak dibuat macam ini. Saya ini penyanyi, hiburkan semua orang. Bulan Syawal ini bulan jalankan silaturahim, bukan sebar-sebar berita palsu. Program yang dihadiri ribuan rakyat negeri tersebut diserikan dengan persembahan dua orang penyanyi terkemuka, iaitu Siti dan Dato' Amy Search. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, lembaga pengampunan akan membincangkan permohonan kes Najib Razak pada tarikh yang sesuai. Pada 28 hari bulan yang lalu, sebagaimana yang kita ketahui, agenda pengampunan itu tidak dimasukkan kerana lembaga pengampunan memikirkan bahawa akan ada waktu yang paling sesuai untuk lembaga pengampunan memasukkan agenda itu dan kita tunggulah sebagai kenyataan dan perkembangan daripada bahagian Bahyu Jabatan Perdana Menteri yang menjadi sekretariat kepada lembaga pengampunan ini. Jadi diminta di UMNO yang lain bertenang lagi Datuk Seri? Saya fikir pendirian UMNO melalui kenyataan Seri Agung selepas Majlis Setinggi adalah pendirian resmi parti kita untuk memohon keampunan kepada mantan Perdana Menteri dan mantan Presiden UMNO. Itu adalah tanggungjawab kami sebagai sebuah parti yang pernah beliau ketuai dan tentu ini adalah pendirian kita untuk juga dihormati oleh pihak lain terutama rakan-rakan dalam komponen kerajaan perpaduan. Pada 17 April lalu, Majlis Setinggi UMNO sebulat suara memutuskan untuk memohon pengampunan penuh terhadap kesalahan bekas Perdana Menteri itu. Kemudian Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Osman Said berkata UMNO tidak lagi terlibat selepas menghantar memorandum pengampunan Najib itu dan keputusan itu kini terserah kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun dilaporkan petisyen pengampunan terhadap Najib tidak dibentangkan kepada lembaga pengampunan yang bersidang pada 28 April lalu. Bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri serta Sekretariat lembaga itu dikatakan akan mengemukakan permohonan pengampunan Najib. Mesyuarat lembaga pengampunan itu bermula jam 11 pagi dan dipengerusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Ujar sumber yang diperolehi, sidang hari ini tidak membincangkan petisyen Najib kerana kes sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta yang dikenakan ke atasnya kerana menyeleweng dana SRC International baru saja difailkan. Petisyen yang difailkan beliau perlu mengikut giliran. Persidangan yang berlangsung hari ini hanya membincangkan kes-kes terdahulu yang diterima lebih awal oleh uruserta lembaga pengampunan. Susulan pertemuan antara Presiden Pertubuhan Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa dengan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah memberi gambaran akan mewujudkan kerjasama politik. Menerusi hantaran di Facebook, Anwar berkata, beliau bersama Dr. Mahathir sepakat untuk terus berikhtiar mengukuhkan muafakat dan perpaduan orang Melayu dan Bumi Putera di negeri ini. Katanya selain itu amatlah penting kita menyuburkan muafakat bagi mengurus negara kita yang berbilang bangsa dan agama ini dengan baik seperti mana Tun pernah dilakukan sekian lama sebagai Perdana Menteri. Jelas Anwar, pertemuan yang berlangsung di kediaman Dr. Mahathir itu membincangkan mengenai politik, khususnya soal masa depan orang Melayu dan Bumi Putera di Malaysia serta hal ehwal semasa politik negara. Katanya sejak dulu Tun begitu semangat bila bercakap tentang orang Melayu. Walaupun saya dan Tun sering berbeza pendapat dan haluan politik, namun saya amat kagumi kepimpinan Tun yang begitu banyak membawa impak dan amat berjasa kepada negara. Kebijaksanaannya serta ketajaman pemikirannya kekal hingga sekarang.
Anwar memberitahu akan menyertai salah satu daripada 3 parti yang pernah membuat tawaran sebelum ini. Baru-baru ini pula Anwar memaklumkan kepada media agar tunggu selepas beliau habis puasa 6 ketika dia minta mengulas mengenai hala tuju politiknya. Sekian rentasan malam di TV hari ini. Jangan lupa follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.